Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Baik, pelajar dikasih sekalian, alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah SWT dapat kita sambung lagi pelajaran kita dalam pelajaran yang ke-19, dalam pelajaran yang ke-16, muka surat 134, syarat-syarat akad dalam muamalah Islam. Telah kita bicarakan dalam video sebelum ini berkaitan dengan rukun. Rukun adalah merupakan komponen asas rukun dalam masalah akad, iaitu individu yang berakad, kalau penjual dan pembeli, barang yang diakadkan serta lawan bagi barang ataupun imbalan bagi barang adalah harga bagi barang tersebut, dan yang komponen yang terakhirnya ialah sirah atau kita namakan dia sebagai ijab dan juga qabul. Manakala syaratnya pula adalah kita akan perincikan berkaitan dengan syarat bagi setiap daripada orang yang terlibat, setiap daripada penjual dan pembeli, iaitu pertamanya penjual atau pembeli, atau syarat bagi orang yang berakad itu hendaklah ianya pertamanya adalah baligh, yang keduanya berakal. Jika dia merupakan kanak-kanak ataupun dia merupakan orang yang tidak berakal atau kita panggil sebagai orang yang gila, maka orang ini tidak boleh menunaikan akad tersebut. Kalau dalam jual beli, mereka tidak boleh berjual beli. Maksud tidak boleh berjual beli di sini ialah berjual beli benda-benda yang dikira bernilai tinggi. Manakala berjual beli benda-benda yang at-tafihah, benda-benda yang remeh, seperti kanak-kanak membeli aiskrim, kanak-kanak beli gula-gula, maka itu adalah dibenarkan kerana ia tidak melibatkan kerugian yang besar kalau berlaku pun kesilapan padanya. Jadi maksud kepada baligh, yang kedua berakal, iaitu bagi urusan jual beli yang tinggi nilainya, yang mahal harganya. Syarat yang ketiga bagi orang yang berakad ialah mampu memelihara dan mengurus harta, iaitu orang itu mampu menjaga harta dia. Kesinambungan daripada baligh dan berakal tadi, dia merupakan orang yang mampu tahu bagaimana untuk menguruskan hartanya sendiri. Manakala syarat yang keempat ialah iaitu melibatkan kedua-dua belah pihak, sama ada penjual atau pembeli. Orang yang berakad dan menerima akad itu, hendaklah orang itu bebas membuat pilihan. Dalam erti kata yang lain, orang ini tidak dipaksa. Jika orang ini dipaksa, maka urusan jual beli mereka, urusan akad mereka atau urusan jual beli mereka dan urusan-urusan yang lain itu dikira sebagai tidak sah. Kerana orang itu telah dipaksa, dan paksaan yang dimaksudkan di sini ialah paksaan yang mengancam nyawa. Jika paksaan itu hanya sekadar paksaan biasa-biasa saja, ia tidak melibatkan ancaman nyawa, maka paksaan itu tidaklah diambil kira dan jual beli itu tetap dikira sebagai jual beli yang sah. Sebagai contoh, seorang itu diancam bunuh. Jika engkau tidak menjual rumahmu kepadaku, aku akan bunuh engkau. Maka ini dipanggil sebagai ugutan, paksaan yang menjadikan jual beli tidak sah. Manakala jika seorang memaksa, jika kau tidak menjual barang kau kepadaku, aku akan beritahu rahsiamu kepada orang lain, maka itu tidak dikira sebagai suatu ancaman yang memaksa seseorang untuk meneruskan atau melakukan urusan jual beli dan juga urusan-urusan yang lain. Perkara yang kedua, iaitu perkara yang diakadkan. Tadi syarat pada orang, yang kedua ni syarat pada barang atau syarat pada benda yang kita nak sama ada beli atau sewa ataupun untuk kita lakukan apa saja dalam bentuk muamalah Islam ini. Pertanyaan mestilah wujud ketika akad berlaku.
barang itu hendaklah wujud ketika mana kita nak menjual atau nak membeli. Tidak sah kita jual atau kita beli barang-barang yang belum lagi wujud. Sebagai contoh, aku jual anak lembu ini dengan harga RM1,000 apabila ia lahir nanti. Atau lebih teruk lagi, lembu itu belum mengandung. Lembu itu belum ada anaknya, belum ada petanda. Tapi kalau dia beranak, aku jual pada engkau dengan harga RM1,000. Maka jualan itu tidak sah kerana menjual barang yang belum lagi wujud. Yang kedua, barang atau perkhidmatan yang diakad adalah halal. Jual beli itu adalah merupakan melalui barang-barang yang halal. Tidak sah jual beli arak kerana arak haram diminum. Tidak sah juga berjual beli khinzir. Mungkin ada orang yang memburu, tiba-tiba ditembaknya seekor khinzir. Oleh kerana khinzir itu telah mati, maka dijualnya kepada orang yang mungkin ada orang yang beragama lain yang makan khinzir tersebut, lalu dijualkan khinzir itu, maka jualan itu dikira sebagai tidak sah. Manakala jika seorang itu menjual anjing, walaupun anjing itu merupakan binatang yang haram dimakan, tetapi anjing itu adalah anjing yang telah dilatih, maka anjing yang telah dilatih ini sah dijual beli kerana kita bukan menjual anjing tersebut, tetapi kita menjual manfaat anjing ini yang pandai memburu. Kita menjual anjing ini yang pandai mengesan dadah, yang pandai mengesan benda-benda yang telah pun dilatih oleh tuannya, maka ia tidaklah dikira sebagai haram. Syarat yang ketiga bagi benda yang diakad adalah dapat diserahkan ketika akad. Ketika mana kita telah pun berakad, kita kata jual atau beli, maka kita mampu menyerahkannya. Kerana itu tidak sah kita jual burung yang masih terbang. Walaupun burung itu kepunyaan kita dan kita tahu burung itu akan pulang masuk ke dalam sangkarnya pada waktu petang dan tidur di tempat tersebut, tetapi tidak sah kita jual benda yang belum dapat kita serahkan ketika itu. Jadi, untuk menjualnya, pastikan burung-burung itu telah masuk ke dalam rebannya dan kita telah tutup dan kita dapat menjual dan menyerahkan kepada orang yang ingin membelinya. Perkara yang ketiga iaitu syarat pada sirah. Syarat pada sirah iaitu lafaz ijab dan lafaz qabul adalah sepadan. Contohnya, jika seorang itu ingin menjual motosikalnya dengan harga RM5,000, maka dijawab oleh pembeli, aku beli dengan harga RM5,000. Tapi kalaulah penjual berkata, aku jual motosikalku dengan harga RM5,000, kata pembeli, aku beli motosikalmu itu dengan harga RM3,000, maka akad itu dikira tidak sah. Yang kedua, lafaz ijab dan lafaz qabul tidak diikut dengan syarat tertentu. Sebagai contoh, aku beli rumahmu, aku jual kereta ini kepadamu. Contoh, aku jual kereta ini kepadamu dengan harga RM20,000 dengan syarat kamu kahwin dengan saya. Jadi ada syarat di situ. Maka syarat itu menjadikan jual beli tadi tidak sah kerana diletakkan syarat sebagai kelangsungan kepada proses jual beli tersebut. Dan yang ketiga, lafaz ijab dan lafaz qabul dalam satu pertemuan. Maknanya aku jual dan aku beli itu berlaku dalam satu majlis, dalam satu pertemuan. Tidak boleh ianya dipisahkan dengan perkara-perkara yang lain ataupun berpisah dengan masa yang panjang. Hari ini orang tu kata aku jual, tapi yang membelinya tidak menjawab apa-apa. 3 jam kemudian baru dia aku beli, maka telah dikira putuslah di antara ijab dan qabul itu. Tawaran dan permintaan itu dikira putus, maka akad itu dikira sebagai tidak sah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu untuk perbincangan berkaitan dengan syarat akad dalam muamalah Islam. Mudah-mudahan ia bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.